Salam sejahtera, anda semua menonton cerita di sebalik berita, tapi untuk waktu ini mungkin ada yang terlepas mengikuti perkembangan terkini. Ini sudah tentu terkait dengan status terkini COVID-19 di Malaysia. Kalau boleh saya tunjukkan di iPad saya pada ketika ini, kalau diikutkan kes baru mengikut negeri, masih lagi kekal paling tinggi. Kalau diikutkan untuk kes hari ini adalah Selangor, iaitu 2095 kes, diikuti dengan negeri-negeri lain seperti Negeri Sembilan 870 kes, Kuala Lumpur 816 kes baru, Sarawak 536 kes, Johor 592 kes dan negeri-negeri lain seperti, kalau boleh saya bacakan satu persatu, Perlis 2 pertambahan kes baru, Kedah 159 kes, Pulau Pinang 122 kes, Perak 357 kes, Putrajaya pertambahan 6 kes, Melaka 223 kes, Kelantan 200 kes baru, Terengganu 32 kes, Pahang 79 kes, Sabah 159 kes dan Labuan 152 kes baru, menjadikan jumlah kes baru untuk hari ini yang direkodkan adalah sebanyak 6,440 kes baru, menjadikan jumlah kes keseluruhan di Malaysia yang terjangkit dengan COVID-19 adalah 685,204 kes. Dan pastinya kami masih lagi menantikan jika ada perkembangan terkini daripada KKM yang boleh kami bawakan kepada anda secara terkini ataupun secara langsung. Ini sudah tentu melihat kepada butiran-butiran lain seperti kalau ada ataupun jika ada angka ataupun rekod kematian yang direkodkan pada hari ini, dan sudah tentu kita ingin melihat kepada butiran-butiran lain seperti bilangan yang ditempatkan ataupun yang berada di ward ICU dan jumlah kes kebolehjangkitan aktif. Baik, untuk waktu ini sementara kita nak menantikan jika ada perkembangan terkini berkaitan dengan COVID-19, untuk waktu ini saya nak bawakan kepada anda, ini adalah salah satu artikel yang kami muat naik di platform esrokawani.com, yang mana kalau saya tunjukkan di iPad saya, masih ada kilang yang berdegil operasi tanpa surat MITI. Lebih 2 minggu sekatan pergerakan penuh dikuatkuasakan, masih ada kilang yang berdegil dan beroperasi tanpa surat kebenaran daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Bahkan ada yang mendaftarkan operasi kilang dalam senarai perkhidmatan perlu, sedangkan mereka menghasilkan barangan untuk rokok yang tidak termasuk dalam senarai tersebut. Demikianlah antara kesalahan yang dikesan sepanjang 2 minggu lepas dalam operasi yang dilakukan oleh pihak berkuasa di kawasan sekitar di Shah Alam. Yang menulis, yang berkongsi laporan dan juga cerita ini adalah Ridauddin Daud. Kalau boleh saya nak terus bersama dengan Ridauddin. Ridauddin, kalau boleh kongsikan sedikit sebelum kita bercerita tentang apa lagi alasan-alasan yang sering digunakan oleh kilang-kilang yang beroperasi secara haram ataupun yang beroperasi secara tidak mendapatkan kebenaran, surat kebenaran daripada MITI. Kalau boleh dikongsikan liputan, perjalanan liputan pada hari ini. Saya difahamkan ada satu kawasan kilang yang terlibat dalam yang Ridauddin dan juga Zulkarnain terlibat dalam liputan pada pagi tadi. Ya, baik, terima kasih Fauzi. Ya, betul Fauzi, kalau diikutkan hanya satu kilang saja kami pergi pada hari ini bersama dengan Ketua Polis Daerah Shah Alam, iaitu Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib, di mana kami pergi ke sebuah kilang menghasilkan seal security ataupun alat untuk kita sealkan barang-barang kita di Kota Kemuning Shah Alam. Jadi sebenarnya kami mendapat jemputan untuk hadir ke program ataupun lawatan hari ini. Hari ini boleh katakan sebagai lawatan. Sebentar lagi saya akan ceritakan kenapa. Mendapat jemputan lawatan ini adalah pada malam semalam, di mana kami diberitahu akan ada satu operasi pemantauan di kilang tersebut. Dan apabila dilihat sebenarnya pada hari ini kami tiba, dan itu adalah sebenarnya boleh katakan pemantauan di sebuah kilang yang mempraktikkan SOP dengan sangat-sangat baik, boleh dikatakan, kerana difahamkan pada waktu kami datang mereka sudah memang berada di dalam sana, dan apabila kami perlu masuk, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah sanitize badan. Disediakan satu mesin di sana untuk sanitize seluruh badan. Semua orang perlu sanitize tersebut, dan ketika di dalam juga sebenarnya ada banyak papan-papan tanda ataupun poster ditampal di setiap penjuru kilang, maafkan saya. Boleh dikatakan boleh banyak ditampal menunjukkan bagaimana mereka perlu menitik beratkan SOP. Ada pelbagai bahasa juga, ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga tak silap saya mungkin bahasa Myanmar, kerana mungkin di sana ada ramai pekerja Myanmar. Jadi itu yang dipraktikkan sebenarnya. Malah di dalam itu juga, di dalam kilang juga boleh dikatakan jumlah pekerja
tidak ramai, boleh dikatakan saya fikir mungkin mereka mengikut SOP 60% yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan menariknya sebenarnya ada satu ataupun dua orang yang memakai PPE lengkap, mungkin di hari-hari pakai ataupun mungkin pada hari ini saja, yang sentiasa sanitize menggunakan satu mesin sanitize di seluruh kawasan kilang dan sentiasa bergerak sahaja pergerakan mereka daripada depan kilang sampailah ke belakang kilang, dan itulah yang sebenarnya yang ditunjukkan. Dan sebenarnya ketua polis ataupun anggota peguatkuasa yang datang pada tadi memantau dan juga melihat bagaimanakah mereka mempraktikkan SOP dengan sangat-sangat bagus. Jadi mungkin ini yang mungkin akan dijadikan contoh untuk ke kilang-kilang yang selepas ini. Namun apa yang difahamkan itu adalah kilang yang dilawat sebentar tadi memang semuanya mengikut SOP. Namun dalam sidang media yang sempat kita buat pada selepas habis lawatan tersebut, ada sesuatu yang boleh dikatakan agak membimbangkan, di mana Assistant Commissioner berkata bahawa terdapat 82 serbuan ataupun operasi dilakukan sepanjang tempoh sekatan pergerakan penuh yang mula pada 1 Jun lepas, dan sehingga kini 44 kompaun telah dikeluarkan, di mana 14 melibatkan kilang dan 30 melibatkan pekerja. Kalau pekerja kami tanya juga tadi selepas sidang media selesai, kebanyakannya adalah bukan kerana mereka diarahkan bekerja dan kemudian itu di kompaun, tapi adalah kebanyakannya adalah kerana tidak mengamalkan penjarakan fizikal yang betul. Jadi disebabkan itulah mereka dikenakan kompaun. Tapi yang mencuri perhatian saya sebenarnya adalah bagaimana 14 buah kilang ini, 9 daripadanya sebenarnya dikenakan kompaun kerana beroperasi tanpa surat MITI. Jadi bayangkan, tak kala negara masih lagi dibelenggu dengan COVID-19, di mana kluster tempat kerja hari-hari merekodkan jumlah yang membimbangkan. Namun apabila mendapat tahu ada kilang yang berani beroperasi tanpa kebenaran surat MITI, jadi sudah pasti ia sebenarnya menimbulkan kegusaran kerana itu yang diperiksa. Bayangkan bagaimana yang tidak diperiksa di kawasan-kawasan lain. Di Shah Alam tahniah kerana mereka dapat mengesan 9 daripadanya, dan ada juga daripadanya yang beroperasi menggunakan surat lain, namun beroperasi buat benda lain. Kalau ikut kata Assistant Commissioner tadi, Baharudin mengatakan bahawa dalam kilang dalam surat lain tapi buat benda lain. Contoh yang diberikan adalah dalam surat dikatakan untuk membuat makanan, namun dalam operasi mereka menghasilkan barangan untuk rokok seperti filter dan juga ada beberapa lain yang untuk rokok. Jadi sudah pasti itu adalah bukan dalam perkhidmatan perlu dan diarahkan tutup serta-merta. Itu sebenarnya hanyalah sekelumit ataupun segelintir kilang yang dikesan melakukan kesalahan ini. Jadi bayangkan Fauzi, selepas 2 minggu kita berada dalam sekatan pergerakan penuh, kita sudah tahu apa peraturannya, SOP juga kita sudah tahu. MITI juga berulang kali mengingatkan bahawa kalau tiada surat kebenaran jangan beroperasi. Namun nampaknya masih lagi ada yang degil, dan itulah orang kata angle yang saya buat pada hari ini. Kerana kalau difikirkan untuk menceritakan semua apakah yang kompaun dikenakan, saya fikir hari-hari kita membaca cerita pasal kompaun. Tapi saya ingin menaikkan angle ini supaya kita ingin tahu bahawa sebenarnya walaupun tiada kebenaran, masih lagi ada yang berdegil dan tetap beroperasi tanpa menghiraukan peraturan dan pastinya tidak menghiraukan SOP yang ditetapkan kerajaan, Fauzi. Okey, hari-hari seperti yang dikatakan oleh Ridauddin, kita beri tumpuan, kita beri sorotan tentang kilang ataupun perusahaan yang degil beroperasi tanpa surat kebenaran MITI. Tetapi sebelum itu, kau boleh kita dengarkan sedikit apa yang dikongsikan, apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib. Daripada 82 itu, jumlah kompaun yang dikeluarkan di kawasan untuk sektor perkilangan sebanyak 44 dan 14 di antaranya di kompaun terus kat atas majikan lah. Dan 14 kilang yang kita kompaunkan itu, 9 beroperasi tanpa surat MITI. 3 gagal mematuhi kapasiti jumlah pekerja. Kesaran yang paling besar ditemui panjang. Itulah yang tak ada surat MITI. Itu je lah. Tak ada surat MITI ataupun ada surat MITI tetapi buat benda lain. Contohnya MITI bagi kebenaran untuk buat makanan, tapi dia buat barang-barang lain, contohnya buat merokok punya keperluan macam itulah. Bukan makanan, tapi buat lain pula. Ridauddin,
Kesalahan paling besar yang didapati daripada hasil operasi pemantauan adalah berkaitan dengan tiada surat miti. Yang keduanya berkaitan dengan ada surat miti tapi buat benda lain. Apa lagi kesalahan-kesalahan yang dikesan sepanjang, kalau diikutkan angkanya tadi, 82 kilang kompaun telah pun dikeluarkan untuk sektor perkilangan. 44 kompaun, mana 14 antaranya dikenakan dekat atas majikan. Apa lagi jenis-jenis kesalahan yang dilakukan, biasanya yang dilakukan dalam tempoh 2 minggu pemantauan ini yang dilakukan oleh perusahaan seperti kilang? Baik Fauzi, selain daripada 9 yang dikatakan tidak memiliki surat miti dan juga mengubah operasinya, antara kesalahan yang dikesan sebenarnya adalah gagal mematuhi kapasiti jumlah pekerja. Saya tidak silap saya, ada 3 kilang yang ada kompaun kerana gagal mematuhi kapasiti pekerja, dan dua lagi kes adalah tidak menyediakan laluan keluar dan masuk. Ini sebenarnya satu perkara yang sangat boleh dikatakan menarik sebenarnya, sebab kita mungkin ramai yang tidak tahu sebenarnya di kilang ataupun di mana-mana premis mereka perlu menyediakan laluan keluar dan masuk. Bermakna laluan masuk itu lain dan laluan keluar itu juga lain. Jadi itu juga antara SOP yang diberi perhatian oleh pihak polis dan juga agensi berkaitan untuk memantau kilang-kilang ini. Mereka bukan saja pantau daripada segi surat, daripada segi jumlah pekerja, sudah pasti mereka akan sentiasa pantau kerana 60% mereka perlu ikut. Kalau lebih, mereka akan compound dan juga mungkin diarahkan untuk tutup serta-merta. Dan namun antara yang menarik juga adalah apabila mereka perlu menyediakan laluan keluar dan masuk. Mungkin ini yang mungkin ramai terlepas pandang. Namun melihat kepada kompaun yang dikeluarkan hanya 2 sahaja berbanding 14 yang dikenakan, saya fikir mungkin sudah ramai yang tahu dan peka dengan perkara ini. Jadi itulah antara kesalahan-kesalahan yang dikesan, dan kalau melibatkan pekerja, ia adalah melibatkan tiada menjaga penjarakan fizikal, dan mungkin ada juga kesilapan-kesilapan lain mungkin kerana tidak skema sejahtera dan sebagainya. Kerana itu sebenarnya kalau berdasarkan bacaan dari kes-kes sebelum ini, itulah antara kesalahan yang paling banyak dikesan melibatkan pekerja, Fauzi. Ridwan, saya tinggal lebih kurang dalam 1 atau 2 minit akhir ni, mungkin boleh dikongsikan selepas ini mana lagi operasi yang ingin dilakukan ataupun yang menjadi sasaran oleh pihak berkuasa khususnya bagi kawasan Shah Alam? Baik, terima kasih Fauzi. Tadi kami ada juga bertanya kepada Assistant Commissioner Baharudin. Kami bertanya, ada tak lagi operasi yang mungkin dirancang sebelum ini? Dan ia kata, ya memang ada. Mereka ada menyasarkan beberapa lokasi yang tidak lagi diberitahu kepada kami. Namun sudah pasti jika ada, mereka akan panggil kami dan untuk membuat operasi secara mengejut. Pada hari ini mungkin dia lebih terancang kerana mereka melihat kepada kilang yang mematuhi SOP dengan baik. Sampaikan ada tadi seorang lelaki yang seperti anda boleh lihat dalam visual sebentar tadi, ada seorang lelaki, saya fikir mungkin dari barat, menerangkan segala SOP yang diterapkan di kilang tersebut. Jadi mungkin itu hanyalah untuk kita dapat gambaran bagaimana sebuah kilang dapat beroperasi dengan mematuhi SOP sebaiknya. Jadi itu sebenarnya agak baik juga untuk kami kerana kami dapat melihat dua sisi. Di mana satu sisi yang melanggar SOP dan satu sisi yang mematuhi SOP sebaiknya. Jadi sudah pasti kalau selepas ini mereka panggil kami untuk melihat sendiri bagaimana operasi di kilang-kilang yang melanggar SOP, jadi sudah pasti kami dapat membezakan dan kami tahu manakah yang benar, manakah yang salah, dan sudah pasti ia membantu dalam kami menulis laporan yang pastinya apa saja laporan yang kami tulis sebenarnya di Israwani, seperti misalnya kita mahu memberikan kesedaran, mahu semua orang patuh SOP kerana kita tidak mahu lagi melihat angka COVID-19 di negara kita hanya terus mencatat 4 angka saban hari. Hari ini pun nampaknya sudah mencecah 6,000. Jadi kita tidak mahu memandangkan kluster tempat kerja antara kluster yang tertinggi. Sudah pasti kita mahu peraturan dikuatkuasakan sebaiknya dengan ketatnya supaya kita dapat menurunkan kes dan pastinya kita dapat hidup seperti normal seperti sebelum ini, tahun 2019 dan sebelum-sebelumnya, Fauzi. Baik, terima kasih Ridauddin atas perkongsian hasil liputan yang dilakukan hari ini di sebuah kilang di Kota Kemuning bagi membuat liputan pemantauan prosedur operasi standard SOP. Dan pastinya untuk Ridauddin malam ini ada laporan khas yang disediakan oleh Ridauddin. Ini sudah tentu melihat kepada laporan khas dari dalam ICU Hospital Sungai Buloh, khususnya dalam Awani 745. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Separuh lagi tahun 2021 sudah berlalu, namun COVID-19 terus menghantui. Kali terakhir diorang keluar daripada rumah tu mungkin itu kali terakhir ada keluarga dia jumpa lah. Ribuan masih bertarung nyawa melawan virus ini dan ramai yang tewas. Bukan rekaan, tetapi unit rawatan rapi di seluruh negara
semakin kritikal. Saksikan laporan khas dari dalam ICU Hospital Sungai Buloh dalam Awani 7.45.